Sekejap, ya, proses terbakam. Okey, untuk buat analisis regresi berganda ni, kita sebelum tu saya nak bagi tahu actually ada beberapa syarat yang kita perlu patuhi sebelum kita melaksanakan analisis ini. Seperti mana juga analisis parametrik yang lain, seperti ujian T, korelasi. Kita yang pertama, yang asas lah untuk analisis parametrik adalah, ingat asasnya yang pertama jenis data. Pastikan jenis data kita adalah data interval ataupun data ratio, yakni data-data continuous, interval ratio, data kategori, yakni data nominal ordinal, tak boleh buat analisis parametrik, yang pertama. Yang kedua, normality, data kita tu perlulah normal. Perlulah normal, barulah kita boleh buat analisis parametrik. Untuk yang ketiga adalah satu lagi, kita pastikan bahawa kita punya sampel ini dipilih secara rawak. Ini tiga yang asas lah untuk semua analisis parametrik yang kita dah belajar, ujian T, ANOVA, korelasi. Untuk analisis regresi berganda, ada beberapa lagi syarat tambahan. Kalau kita kata dalam bahasa Inggeris, kita kata assumption lah. Namun dalam bahasa Melayu kita tak kata andaian, kita kata inilah perkara yang perlu kita patuhi. Banyak, saya cuma nak tambah dua saja, supaya simple lah. Ada lagi 3, 4 tu tak penting sangat. Bukan tak penting, sebab kalau kita dapat tu 2 ni, yang lagi 3 tu dia akan automatik dipatuhi lah. Yang pertama iaitu isu multicollinearity. Multicollinearity ataupun orang kata sebagai collinearity. Apa maksud dia? Bermaksud tidak ada pertindanan data antara IV kajian. Kan tadi contohnya kita ada 2 IV. Jadi IV 1 dengan IV 2 ni tidak ada pertindanan. Maksudnya senang ceritanya, nilai korelasi antara IV 1 dengan IV 2 ni tidak tinggi. Jadi kita boleh tengok, sekiranya nilai korelasi hubungan antara IV 1 dengan IV 2 ini tinggi, contohnya 0.9, 0.85 ke atas, maka kita risau ada masalah multicollinearity, masalah pertindanan antara data-data kajian IV 1 dengan IV 2. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kita kata kita nak kaji ada 2 IV. Itu based on kita punya pandangan kita. Kita kata ada 2 IV. Tetapi SPSS baca, dia tengok data kita ni actually walaupun ada 2, tapi macam 1 saja IV. Sebab hubungan itu terlalu kuat. Bila hubungan terlalu kuat antara IV 1 dengan IV 2, seolah-olah 2 IV ni benda yang sama. Jadi bukan 2 benda yang berbeza. Bukan 2 benda yang independent. Seolah-olah dia dependent pula. Jadi sebab itu kita kena pastikan tidak ada masalah multicollinearity. Nanti kita akan tengok dalam dapatan kajian dia punya skor tu di mana. Tetapi yang awal kita boleh nampak dah. Sebab itu kenapa kita perlu buat analisis korelasi. Bila kita buat analisis korelasi, walaupun asalnya kita hanya nak tengok hubungan antara IB dengan DB, kalau kita ada lebih daripada 2 ataupun 1 IB, kita boleh buat sendiri. Kita tengok berapa hubungan antara IB 1 dengan IB 2. Kalau hubungan dia tu tak sampai 0.8, 0.6, 0.7, 0.8 okey lah. Not more than 0.85 lah. Kalau less than that, bermaksud kita boleh kata memang tak adalah masalah multicollinearity ini. Tetapi kalau dari awal kita dah nampak benda tu, katalah hubungan antara IB 1 dengan IB 2 ni sampai 0.9 katakan, 0.87, dibimbangi akan ada masalah multicollinearity. Jadi itu yang pertama, syarat yang seterusnya adalah tidak ada isu multicollinearity, pertindanan antara data-data kajian bagi variabel bebas satu dengan variabel bebas yang kedua. Okey. Yang kedua adalah kita kata tidak boleh ada outliers. Ada bunyi dah, bunyi orang nak join. Sekejap, saya buka balik. Okey. Okey. Tidak ada outliers. Yang ni tidak ada data-data pencilan. Ini yang kita dah tengok dalam analisis normality yang hari tu kan. Maksudnya kita tengok ada ke tidak masalah data-data ekstrim ataupun data-data outliers ini. Jadi kita kena urus dulu masalah-masalah ini sebelum kita buat analisis regresi berganda. Jadi saya
telah andaikan masalah ni tidak ada, dan kita akan tengok nanti memang masalah yang tidak ada dalam kita punya dapatan kajian, jadi barulah kita boleh membuat analisis regresi berganda. Kenapa kita perlu buat itu? Sebab kalau benda tu kita tidak penuhi, kalau kita tak patuhi syarat-syarat tersebut, sia-sia saja kita buat, sebab laporan kita adalah laporan yang tidak valid lah, yang tak cukup baik, yang tak cukup sah. Jadi sebab itu dalam proses apa pun, tak kira dah kajian kuanti ke, kuali ke apa, sebab itu saya selalu ingatkan bahawa proses itu sangat penting. Daripada pembinaan instrumen, penentuan konstruk-konstruknya, item-item yang mengukur kita punya variable kajian, adakah dia cukup valid, validity and reliability. Kalau itu semua dah okey, sebelum tu kan kita dah minta pakar SEMA, freeze validity, construct validity, and then baru kita buat freeze validity, content validity oleh pakar, dan baru kita membuat pilot study, kita buat analisis construct validity gunakan analysis factor. Dah belajar itu kan. Kalau lupa bagi tahu, nanti kita akan boleh buat ulangan lah. Dan kita buat reliability menggunakan alpha Cronbach, itu minimum untuk peringkat kamu ni kan, PhD lain lagi mungkin, maka okey sudah tu. Jadi maksud kalau itu telah disahkan dan di-validate, maka kita collect data sebenar dan kita tengok kita punya normality semua okey, dan baru kita proceed untuk analisis, ujian T, ANOVA, korelasi, mana-mana yang sesuai lah yang mengikut kamu punya objektif kajian, kamu nak buat kajian kan. Jadi kalau itu dah okey, sebab apa? Setengah orang dia melanggar je. Dia sebab SPSS kan dia, kita kata dia sistem, dia mesin. Dia mesin. Kita masukkan data apa pun, letaklah nombor apa pun, dia akan proses. Macam mesin lah, kita masukkan tepung, dia proses tepung. Kita masukkan beras, dia proses beras. Dia tak tahu benda yang masukkan tu, dia tahu dia proses saja. Kan? Jadi dia tahu dia proses. Kita yang masukkan bahan-bahan tersebut. So kalau bahan-bahan itu bahan-bahan yang berguna, yang betul, dapatan juga ada dapatan yang betul. Tapi kalau kita masukkan dapatan yang salah, produknya produk yang salah lah. Jadi serupa juga dengan ini. Sebab itu yang asas-asas itu sangat penting untuk kita fahami agar dapatan kita ini dapatan yang betul-betul reliable. Dapatan yang betul-betul boleh dia percayai, yang kita boleh share dengan orang lain. Dan dapatan kita dapatan yang betul lah, yang benar. Itu untuk kuanti. Kuali pun saya rasa sama juga. Perlu lalui proses-proses yang telah ditetapkan agar dapatan itu kita boleh pakai. Okey, jadi itu syarat saya ulang balik. Syarat yang asas, yang pertama jenis data tu data interval, data ratio. Yang kedua normality, data itu kena normal, dia punya taburan dia, bagi setiap variable data kena normal taburan dia. Yang ketiga adalah tadi persimpulan adalah secara rawak. Kenapa? Kalau tak rawak kita tak boleh nak generalize. Kan kuantitatif kita nak generalize. So kalau tak lawak, tak adil lah untuk generalize sebab ada bias. Jadi bila ada bias, tak boleh generalize. Kita mesti tak ada bias secara rawak, so boleh generalize. Yang keempat tadi adalah dia punya isu multicollinearity. Tidak ada pertindahan antara data-data kajian IV 1 dengan IV 2, IV 3 lah kalau banyak IV kan. And then yang keempat adalah tidak ada outliers. Tidak ada outliers dalam kajian kita yang boleh menjejaskan dapatan kajian. Okey, sebab kalau ada outliers nanti dia ada nilai ekstrim, dia akan mengganggu the whole finding. Finding kita menjadi finding yang tidak sepatutnya, yang kurang tepat. Okey. Now kita proceed dengan analisis akurasi berganda. Okey, kita klik analyze. Klik analyze. Then pergi kepada regression. Pergi kepada linear regression. Okay. Sorry, linear regression. Okay, kita klik linear regression. Okay, dah keluar. So ingat, kita nak analisis variable kajian, bukan lagi item kajian, variable kajian. So kamu turun ke bawah, kita cari kajian DV. So dalam kajian ini, contoh ini, DV-nya adalah motivasi. Motivasi masuk ke dependent, variable dependent bersandar, dan kedua IV ni kita masukkan dalam variable tidak bersandar ataupun variable bebas pengajaran dan bimbingan. Okey, nampak kan? Method. Okey, method ni okey, saya beritahu lah. Next ni bermaksud kalau kamu nak buat
kajian kamu ada moderator. Katalah moderator kamu IQ pelajar. Baru kamu tekan next lah. Kalau tak, sebab kita tak ada moderator. Untuk level kamu tak perlu ada moderator. PhD pun tak ramai yang buat moderator pun. Ikut objektif kajian lah. Janganlah nak dapat canggih macam-macam buat itu buat ini, tapi kita pun tak faham dan kita pun tak boleh nak buat. Jadi setakat ini cukup. Jadi satu DB dan dua IB. Okay, method ni dia ada banyak. Yang kita biasa pakai dua ni, enter atau stepwise. Apa maksud enter? Enter ni dia macam stepwise juga. Cuma enter ni dia akan buat satu persatu. Maksudnya contohlah kalau kata pengajaran bimbingan ada dua variable ni, katalah dapatan kita pengajaran saja signifikan, bimbingan tak signifikan, maka enter dia tak akan membezakannya daripada awal. Daripada awal dia tak bezakan, maksudnya kita kena baca, kena tengok sendirilah. Kena be more careful bila kita baca. Okay, itu secara umum lah. Dan biasa enter ni digunakan untuk regresi mudah. Satu IB dan satu DB. Tetapi bila kita nak ada 2 atau 3 IB dan kita nak tengok mana satu variable yang lebih mempengaruhi, kalau dua-dua signifikan, satu yang lebih dominan mempengaruhi berbanding dengan satu lagi, maka kita akan menggunakan stepwise. Stepwise kita akan gunakan. Okay, jadi biasanya untuk multiple regression kita akan menggunakan method stepwise. Okay, statistik. Nak klik semua sekali pun boleh, tapi tak perlulah. Kita ambil yang simple-simple saja. Okey, kita klik sini R-square change. Okey, dan kita klik ini case yang ni, maksudnya kita tetapkan outliers ni tak lebih 3. Maksudnya kalau lebih 3, maka analisis kita ni analisis yang tak accurate lah. Jadi kita tetapkan jangan lebih 3. Jadi setengah orang dia letak 1. Itu 1 terlampau straight pula. Tapi banyak buku saya rujuk, statistician dia cadang 3 lah. 3 ni pun memang kita kata ditetapkan oleh SPSS lah. Dia cadangkan tadi kan, kalau kita tak klik pun memang dia letak siap-siap 3 kan. Okey, kita klik saja 3. Klik saja ni so memang 3 lah. Okey, jadi itu saja. Square change. Okey, and then ini standard deviation, continue. Okey, itu untuk statistik. Plots. Kalau nak buat plots pun boleh, tak buat pun boleh. Kalau nak buat plots boleh, tak buat pun boleh. Tapi untuk tujuan kajian kita, tak perlu buat lah. Tak ada keperluan. Bukan semua bidang perlu buat. Kita tak tengok ini sangat pun. Kita just nak tengok di sini. Histogram ni. Dengan ni. Nak tengok normality kan. Kita boleh tengok sekali lagi normality lah di sini nanti. Actually kita dah buat dah sebelum ni. Dan kita nak confirmkan saja, kita boleh buat. Tak buat pun tak apa. Jadi dia cadang tak buat. Tapi tak apalah, kita tengok histogram dia dan juga normal probability plot. Kita continue. Okay, save ni tak ada apa. Ini kita biasanya kita okay. Kita tak perlu buat dululah. Nanti kalau perlu baru kita buat. Kali ini kita simple sebab nanti kalau klik banyak dia akan keluar banyak. Cukup itu dah saja dulu. Saya ulang balik. Statistik. Dan kita tambah R-square dengan case wise diagnostic. Kita continue. Plots kita tambah. Histogram dan normal probability plot dan kita continue. Itu saja. Itu saja kita punya arahan. Dan kita klik OK. Okay, dah keluar result dah. Sekejap saja kan. Macam saya bagi tahu sebelum ni, ada dia punya rumus, ada dia punya formula nak buat analisis regresi pelbagai ini secara manual. Secara manual memang ada, boleh buat. Kalau kamu nak rujuk buku statistik, boleh buat. Tapi bayanglah, tadi saya klik tak sampai 10 second dah keluar result kan. Agak-agak kalau kamu buat secara manual, saya rasa paling cepat pun orang teori statistik pun dia akan kira-kira within 10 to 15 minutes lah. Sebab banyak dia punya jalan yang dia nak kena. Macam buat ADMET, nak cari satu jawapan sampai 1 ke 2 muka surat kan. Baik. Okey, jadi result dah keluar. Macam ni kita nak baca. Okey, first box kita tengok. Variable entered or removed. Okey, sebab kita menggunakan tadi kan stepwise. Ingat kita gunakan stepwise. Stepwise ni, method stepwise. Stepwise ni,
dalam box ni kita dah tahu dah. Sekiranya dalam box ni macam sekarang ni, ada dua-dua IB kan. IB pengajaran dan IB bimbingan. Ini bermaksud kedua-dua IB ni memang mempengaruhi DV. DV kita apa? Motivasi ini secara signifikan. Okey. Kalau guna enter, dia masuk juga. Tapi kita tak tahu signifikan ke tidak. Kalau stepwise sekarang ni, bila kita gunakan stepwise ni, bila masuk dua-dua, maksudnya dua-dua signifikan. Kalau masuk satu saja, katalah pengajaran saja yang signifikan, bimbingan tak akan ada dalam box ni. Itulah bagusnya stepwise. Dia akan keluarkan siap-siap mana satu variable bebas yang tidak mempengaruhi variable bersandar. Jadi sekarang ni dua-dua masuk dalam box yang pertama ni, box variable enter remove. Maksudnya kedua-dua variable memang mempengaruhi variable bersandar secara signifikan. Okey, ini yang paling basic lah. Sunang kita turun ke bawah. Okey, pengaruh. Okey, pengaruh dah okey dah. Berapa peratus pengaruh dia? Kuat ke tak kuat pengaruh dia? Kita tengok dekat model summary. Boleh nampak kan? Okey, saya harap kamu boleh nampak lah. Okey, model 1, model 2. Okey, kamu tengok di sini model 1 ni untuk A Model 1 ni adalah predictors. Dalam analisis regresi, IB ni dipanggil sebagai predictors. Peramal dalam bahasa Melayu. IB ni dipanggil sebagai peramal. Peramal ataupun predictors. Manakala DV ni dipanggil sebagai criterion variable. So predictors variable adalah IB, criterion variable adalah DV. Jadi kita tengok di sini, model 1 adalah pengajaran. Model 2, pengajaran dengan bimbingan. Pengajaran plus bimbingan. Senang balik setengah orang nanti dia confuse. Dia ingatkan model 1 pengajaran, model 2 bimbingan. Tidak. Model 1 adalah untuk A, iaitu pengajaran. Model 2 adalah untuk pengajaran plus bimbingan. So, dependennya adalah motivasi. Okay. Jadi, nilai R ini adalah nilai correlation. Hubungan. Okay. Kalau kita buat analisis korelasi biasa, inilah dapatan dia. Hubungan antara pengajaran dengan motivasi adalah 0.344. Perbulan 344, hubungan yang lemah lah. Hubungan yang tidak kuat. Ke arah sederhana, tapi tak sampai sederhana sangat. Dia tengah-tengah lah. Dia nak lemah sangat pun tidak. Dia lemah, cuma dia tidaklah sampai ke tahap sederhana kuat lah. Okay? Jadi, hubungan antara pengajaran dengan motivasi 0.344. Okay? Gabungan hubungan pengajaran dan bimbingan dengan motivasi adalah 0.357. Setelah digabungkan kedua-duanya, hubungan kedua-duanya dengan bimbingan motivasi adalah 0.357. Okay, ini hubungan. Kita tak tengok ini. Kita tak akan lapuk inilah. Cuma nak kena faham. R ni apa? Saya tak akan explain semua sekali ni. Saya akan explain yang penting-penting saja. Okay. R adalah hubungan. Kalau orang tanyalah, R ni apa? R ni hubungan. R square. R square ni apa? R kuasa 2. Kalau kamu tak percaya, boleh gunakan kalkulator sekarang. 0.344 darab 2. Inilah dapat dia. R square. R kuasa 2. R kuasa 2 adalah 0.11.118. Di sinilah yang kita nak laporkan. Nak laporkan iaitu 0.118 kita darab dengan 100. 0.118 darab dengan 100, kita dapat berapa? 11.8. Letak 2. Kita gerakkan 2 titik ni saja kan. Mana kalau darab 10, pergi sini. Darab 100, 2 titik perpuluhan lah. Ingat belajar matematik masa tingkatan 1, tingkatan 2 kan. Jadi 11.8%. Jadi kita darab 100, maksudnya 11.8%. Ini bermaksud pengajaran mempengaruhi motivasi sebanyak 11.8%. Itu yang kita nak. Supaya ayat yang mudah lah. Ayat sains sosial, ayat pendidikan. Kalau ayat-ayat bidang lain lagi cerita dia tu. Tapi dalam bidang pendidikan, kita nak bagi tahu bahawa pengajaran mempengaruhi motivasi sebanyak
11.8%. Okey. Ini cukup, inilah yang kita nak laporkan paling penting sebenarnya. Yang lain-lain itu kita tak lapor. Kita tak lapor dalam bentuk ayat lah. Jadual kita lampirkan tapi kita tak lapor dalam bentuk ayat. Okey. Manakala pengajaran dan bimbingan, kedua-duanya, pengajaran dan bimbingan mempengaruhi motivasi sebanyak 12.8%. Sebab nilai R2 adalah 0.128. Jadi bila kita peratuskan, bermaksud pengajaran dan bimbingan mempengaruhi motivasi sebanyak 12.8%. Besar tak pengaruh? Tak besar. Memang tak besar. Tapi tetap mempengaruhi walaupun tidak besar. Walaupun tidak besar, dia tetap mempengaruhi variable bersandar iaitu motivasi. Okey, motivasi. Jelas Jadi saya ulang balik. Kita tengok model summary ni, ringkasan model. Model 1 adalah pengajaran, model 2 adalah pengajaran dan bimbingan. Gabungan kedua-dua variable bebas. R ni apa? R ni adalah hubungan, kekuatan hubungan. R square inilah, di sinilah dia punya regresi tu. Regression tu kan, R square lah, kita tengok pengaruhnya berapa. So, model 1 bermaksud pengajaran mempengaruhi motivasi sebanyak 11.8%. Manakala model 2, pengajaran dan bimbingan mempengaruhi motivasi sebanyak 12.8%. Jadi kita boleh lapor terserah. Setengah orang dia lapor ini dulu. Setengah orang dia lapor berdasarkan kepada rajah ataupun model di atas. Didapati bahawa kedua-dua variable bebas mempengaruhi variable bersandar sebanyak 12.8%, iaitu variable pengajaran lebih dominan kerana pengaruhnya adalah 11.8%. Manakala bimbingan hanya 1% saja. Macam bila datang 1%, kamu tolak sajalah. 0.128 tolak 0.118, jadi dapat berapa? Dapat 0.01 kan? Maksudnya 1% lah. Di sini nampak ni, ini nampak ni, R square change ni kan. 0.009 ni actually dekat dengan 0.01 lah. Jadi kita kata bimbingan mempengaruhi motivasi sebanyak 1%. Sahaja pengajaran 11.8%. Okey, namun kedua-duanya adalah signifikan tak? Nak tengok signifikan, kita tengok dekat jadual ANOVA ni. Actually kat sini kita dah boleh tengok. Boleh nampak dah ni. Maksudnya sekarang ni nilai signifikan kan? Model 1 ni sangat-sangat signifikan. Maksudnya kurang daripada 0.05. Even kurang daripada 0.01. Maksudnya pengajaran ni berdiri sendiri di pengajaran memang signifikan mempengaruhi motivasi. Gabungan kedua-duanya, gabungan pengajaran dan bimbingan pun signifikan juga. Walaupun taklah signifikan pengajaran sendiri, alone. Tapi dia tetap signifikan kerana nilainya kurang daripada 0.05. Masih tetap lagi signifikan mempengaruhi motivasi. Dan ini dikuatkan lagi dengan dapatan ANOVA di sini. ANOVA sini bukan ANOVA yang kita buat ANOVA sahaja tu. Ini ANOVA adalah analysis of variance sahaja. Nak tengok signifikan ke tidak. Jadi model 1 memang signifikan, model 2 memang signifikan lah. Okey. Jadi ini dia menjustifikasikan yang inilah. Okey, jelas. So kalau orang tanya nak tengok signifikan ke tidak di mana? Di sinilah sebenarnya. Bukan di sini cuma saya nak bagi tahu bahawa actually kat sini pun boleh tengok. Sebab ini lebih kepada perubahan yang kita masukkan dua-dua ni. Sebab kita ada dua variable kan. Tapi nak tengok memang dengan lebih detail, lebih accurate signifikan ke tidak, maka di sinilah kita tengok. Jadi bila kita dah nampak di sini signifikan, maka kita boleh kata oleh kerana dapatannya adalah signifikan, iaitu kurang daripada 0.05, maka hipotesis nulnya ditolak. Hipotesis nulnya ditolak kan. Jadi apakah hipotesis null yang kita boleh bina? Okey. Kalau tengok daripada sini, kamu dah boleh bina hipotesis null dia. DB-nya motivasi kan. IB-nya pengajaran dan bimbingan. Jadi apa hipotesis null dia? Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengajaran dan bimbingan terhadap motivasi. Saya ulang balik, kalau kamu nak catat, tidak terdapat
pengaruh yang signifikan, pengajaran dan bimbingan terhadap motivasi. Jadi HO ataupun habitasional ni kita kata tidak terdapat pengaruh yang signifikan, pengajaran dan bimbingan terhadap motivasi. Sekarang dapatannya adalah signifikan. Maksudnya terdapat pengaruh yang signifikan. Bila terdapat pengaruh yang signifikan, kita tolak null hypothesis. Sebab null kata tidak terdapat. Sedangkan dapatannya ada pengaruh, terdapat pengaruh. Maka oleh itu HO ditolak. HO ditolak. Okey, jadi dalam kajian statistik, bila kita menggunakan HO ataupun kita sebut sebagai hypothesis null. Hypothesis null ni result dia dua, sama ada ditolak ataupun gagal ditolak. Sekiranya signifikan, kita kata hypothesis ditolak. HO ditolak. Kalau tidak signifikan, kita kata HO gagal ditolak. HO gagal ditolak. Setengah orang kata diterima kan? Setengah orang kata diterima, itu setengah orang lah. Walaupun mereka boleh kata sama saja, tapi actually tak sama. Actually tidak sama, maksudnya diterima dengan gagal ditolak itu. Dalam kaedah statistik lah. Tapi tak apalah, banyak tesis yang dah lulus pun gunakan diterima. Tak apalah, itu mereka dengan mereka lah. Kita gunakan yang betul, istilah-istilah yang tepat, iaitu ditolak ataupun gagal ditolak. Sekiranya kita menggunakan hypothesis alternatif, iaitu terdapat. Kalau HA, katakan terdapat. Katakanlah kita kata sini terdapat pengaruh yang signifikan, pengajaran dan bimbingan terhadap motivasi. Kita gunakan HA, terdapat pengaruh yang signifikan, pengajaran dan bimbingan terhadap motivasi. Now dapatan dia adalah signifikan kan? Memang terdapat, maka HA, hypothesis alternatif, diterima. Kalau dapatan dia tidak signifikan, kita kata HA gagal diterima ataupun tidak diterima. Okey, jadi sama ada diterima ataupun gagal ataupun tidak diterima lah. Kita tak kata HA ditolak. Okey, jadi kamu harus faham tu. Kalau tak percaya, boleh rujuk mana-mana tesis, disertasi, jurnal antarabangsa. Dia tak akan gunakan untuk HO accepted. Dia akan kata sama ada rejected or fail to reject. Kalau digunakan HA alternatif, dia akan kata accepted or fail to accept. Begitu, itu istilah yang digunakan dalam kajian kuantitatif lah. Jadi harus dipaham. Konsep dia panjang ceritalah. Saya akan cerita kemudian. Kenapa kita gunakan itu. Tak apa, itu nantilah. Besok lah. Apa-apa nak tanya detail tentang kajian besok. Hari ni kita fokus dulu kepada data-data untuk analisis regresi berganda ini. Okey. So kalau ada yang rasa nak tanya, boleh tanya terus. Boleh buka mic dan tanya terus. Okey, saya teruskan lagi sedikit. Ini jelas Jadi ini bermaksud dalam bentuk peratus. Tengok nilai R square. Jadi kalau kamu dah pening-pening, ini saja. Tengok nilai ini saja sudah cukup. Ini rasa tak ingat, tak apalah. Ini semua tak penting sangat. Yang penting adalah nilai ini. Nilai R square ini maksudnya kita convert dia dalam bentuk peratus. Dalam bentuk peratus. Okey, ini nak tengok signifikan ke tidak signifikan. So memang signifikan. Bila signifikan, kita boleh bagi tahu bahawa kedua-dua variable bebas memang mempengaruhi secara signifikan. Oleh itu HO ditolak. Hypothesis null ditolak. Okey. Now kita pergi kepada jadual coefficient. Coefficient ni actually dia macam correlation sebenarnya. Tapi nama dia coefficient lah. Okey. Kita tengok di dalam ruang ini. Ruang ini Okey, dia ada dua. Satu B, unstandardized dengan standardized. Besok orang report yang standardized lah. Nama pun standard. Kita tak nak yang tak standard kan. Tapi setengah-setengah bidang dia lapor juga yang unstandardized. Especially bila nak buat dia punya, kita kata sebagai equation, regression equation. Kita kata dalam bahasa Melayu rumus regresi tu di sinilah. Saya tak rumus ni kemudian. Itu nanti saja kamu besok lah. Okey. Cuma kita nak tengok
Kalau tadi itu dalam bentuk peratus, pengaruh ni yang pertama dalam bentuk peratus. Now kita nak tengok dalam bentuk unit. Unit. Okey. Unstandardized ini dia dalam bentuk unit. Unit yang ini 0.240, 0.098 ini dalam bentuk unit. Okey. Ini dalam bentuk sisihan piawai. Beta ni dalam bentuk sisihan piawai. Sebab tu nama dia standardized. Kalau kamu ingat apa maksud sisihan piawai, dia adalah standard deviation. Sebab tu nama dia standard deviation. Jadi gunakan standardized. Ini adalah sisihan piawai. Ini adalah dalam bentuk unit. Okey, ini ingat nilai T ni kan? Masih ingat lagi nilai T? Macam ujian T tu. Apa nilai T yang signifikan? Kalau tutil dua hujung adalah nilai dia 1.96. 1.96 ke atas maka tetap boleh signifikan lah. So, kalau nilai dia 1.90, 1.85 untuk tutil di sini tidak akan signifikan. Ya, sebab itu kamu tengok di sini nilai 4.4 memang signifikan, less than 0.05, even less than 0.01, dan nilai T yang kedua ni slightly tinggi. Tapi tak tinggi sangat kan, dia lebih sikit daripada 1.96 iaitu 2.07. Sebab itu nilai dia sini 0.038. Dekat-dekat dah dengan 0.05. But still less than 0.05, maksudnya masih signifikan lah. Okey. Okey, ini confirm, ini sini sama dengan yang atas tadi ni kan. Dah confirm dah ni, tak ada isu lah, just nak beritahu kamu lah. Cuma yang sekarang kita nak tengok ini. Apa yang kita boleh baca dari sini? Okey. Macam mana cara nak baca dia? Maksudnya, kalau yang pertama ni, kenapa kita tak ambil atas ni? Sebab atas ni pengajaran diri sendiri. Okey, jadi boleh juga lapor. Tak ada masalah. Tetapi kita lebih inilah sebab bila digabungkan, sebab dia orang dah gabung, dulu signifikan, kita ambil terus model 2. Kalau nak cerita yang lebih panjang, boleh. Apabila pengajaran berdiri sendiri, bla bla bla, panjang cerita, kita nak short. Kita nak buat dengan lebih ringkas saja. Okey, baik. Apabila pengajaran berubah satu unit, maka motivasi berubah perpuluhan 240 unit. Okey, kita kan menggunakan Likert scale, Likert scale kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat sebab itu tadi kita tahu kita punya unit of analysis tu. Pengajaran kan kita gunakan Likert scale. 1, 2, 3, 4, 5. Skor kan? Skor tu daripada 1 hingga 5. Betul kan? Okey. Jadi bermaksud, kalau pengajaran berubah 1, katakanlah 1 kepada 2, atau 2 kepada 3, maka motivasi berubah dia tak sampai 1, 0.24. Jadi maksudnya maksudnya perubahan dia tu tidak begitu tinggi. Tapi still berubah lah. Berubah. Maksudnya kamu just boleh bayang. Kamu berubah 1, kawan kamu berubah 0.24. Dia tak berubah sepenuhnya. Kalau separuh 0.50. Okay. Jadi ini kita kata dalam bentuk unit. 1 unit. Apabila pengajaran berubah 1 unit, maka motivasi berubah 0.240 unit. Dan apabila bimbingan berubah 1 unit, motivasi berubah 0.098 unit, lagi kecil. Tak sampai 0.1 pun. Tapi kita boleh kata 0.1 lah kalau kita bundarkan, genapkan kepada 0.1 lah kan, lebih kurang. Jadi maksudnya, kalau tadi pengajaran 0.24, bimbingan 0.1. Sebab itulah pengajaran lebih besar pengaruhnya terhadap motivasi berbanding dengan bimbingan. Okey. Itu dalam bentuk unit, 1 unit. Ini dalam bentuk standard deviation. Kan ingat, bila kita laporkan mean, kita laporkan bersama dengan sisihan piawai. Standard deviation kan. Katalah skor mean untuk motivasi 3.85. Berapakah sisihan piawai dia? Katalah 0.500, 500 ataupun 0.450 lah kata. Jadi skor mean bagi motivasi 3.85 dengan standard deviation ataupun sisihan piawai 0.450. Okey, jadi maksudnya standard deviation ini dia jangan besar sangat. Jangan besar sangat kan. Kalau kita nak tengok normality kan, kita hari itu untuk kajian menggunakan Likert scale 1 hingga 5 dengan responden yang tak sampai 1000 orang, maka standard deviation-nya bagi setiap variable tak boleh lebih daripada 0.09. Maksimum 1, jangan lebih 1. Kalau lebih 1 bermaksud data kita ada masalah. Data kita taburannya sangat berserak.
berserak antara nilai-nilai min bagi setiap responden kajian. Jadi itu tidak bagus untuk kajian kita kan. Okey. Jadi ini adalah nilai standard deviation. Jadi apa yang kita boleh huraikan, kalau tadi di sini kita tafsirkan bahawa apabila pengajaran berubah 1 unit, maka motivasi berubah per 0.240 unit, dan apabila bimbingan berubah 1 unit, maka motivasi berubah 0.098 unit. Manakala di sini adalah dalam bentuk standard deviation. Apabila pengajaran berubah 1 standard deviation. Itu je beza dia. Ini 1 unit, ini 1 standard deviation, maka motivasi berubah 0.266 standard deviation. Dan apabila bimbingan berubah 1 standard deviation, maka motivasi berubah sebanyak 0.124 standard deviation. Okey. Okey. Jadi apa kepentingan dia nak tahu semua ni? Pentinglah. Sebab kalau makin besar perubahan di sini, makin besar perubahan di sini, katalah pengajaran berubah 1, sini berubah 0.8. Maksud pengajaran ini betul-betul sangat-sangat dah signifikan. Memang betul-betul mempengaruhi. Macam sekarang ni pengaruh juga, signifikan. Tapi tak sangat-sangatlah. Bimbingan pun sama juga, tak sangat-sangatlah. Maksudnya, dapatan ini dia justify. Dia support dapatan ini. Yang kita risau kadang-kadang, ada setengah-setengah kajian, dapatan di sini, dia tak support dengan yang dengan di sini ni. Ada nanti mungkin harap bukan kajian kamu lah, tapi ada. Kalau itu berlaku, macam mana nak buat? Itu kita cerita kemudian. Kita boleh bincang, boleh repair, ataupun kalau tak repair pun nanti adalah yang kita boleh buat untuk rectify benda tu. Okey, kita boleh explain secara literature dan sebagainya lah. Tapi sepatutnya dapatan di sini, bila kita tengok bahawa pengajaran lebih dominasi lah pengaruh dia berbanding dengan bimbingan, so dia akan justify di sini lah. Itu nilai pengajaran lebih tinggi daripada nilai bimbingan bagi unit dan juga standard deviation. Okey. Itu jelas kan? Jelas Okey. Dan ini nak bagi tahu bahawa tadi, kalau kita tengok di sini, kita boleh faham juga. Pengajaran berdiri sendiri, pengaruh dia lebih besar. Lebih besar. Maksudnya tak ada bimbingan based on this finding lah kalau dia stand alone kan. Tapi macam saya bagi tahu, ini adalah dapatan based on statistik. Lepas tu kita belajar ni nama dia penakbulan data. Kita tak tengok data ni ada data yang mati. Data ni ada nilai dia. Kenapa kita nak bagi tafsiran yang sebegitu? Ingat, kita letak IV ni based on literature review. Based on literature review mengatakan sekian. Sebab itu kita pilih kedua-dua IV ni. Jadi kita tak boleh just nak ignore saja yang satu lagi walaupun dia punya sumbangan dia kecil. Sebab dia tetap signifikan. Okey. Okey, apa maksud di sini? Okey, dalam excluded variable ni kita nak tengok nilai ni. Nampakkan nilai collinearity ni? Tadi saya beritahu kan masalah collinearity. Baik. Tidak ada masalah collinearity. Sekiranya nilai tolerance ni, ini nilai tolerance ni lebih daripada 0.1. Maksudnya sekarang kan 0.6 kan? 0.6. So, nilai ini lebih besar daripada 0.1. Kalau nilai tolerance ni less than 0.1, katalah 0.005, 004, 003, 0.09 ke 0.8 ke, maksudnya ada masalah collinearity. Ada masalah collinearity. Jadi kita boleh kata sekarang, berdasarkan dapatan ini memang tidak ada masalah collinearity. Tidak ada masalah pertindanan. Pertindanan data, skor data antara IB pengajaran dan IB bimbingan. Jadi kita boleh kata tak ada masalah collinearity kerana nilai toleransinya adalah lebih besar daripada perpuluhan 1. Okey. Okey, now kita nak tengok di sini, ini yang penting. Kita tengok standard residual. Standard residual ni tadi kita kata tak boleh lebih 3 kan? Minimum, maksimum tak boleh lebih 3. Kita tengok yang bawah ni saja. Standardized residual. So kita tengok nilai minimumnya memang ngam-ngam. Ngam-ngam. Ini sama ada positif ataupun negatif. 0.3. Di sini 0.24. Maksudnya dia berada dalam range yang boleh kita terima.
Maksudnya minimum negatif 3, maksimum dia 2. Kalau kata tadi di sini 0.4, maksudnya data kita ni ada masalah apa? Data-data ekstrim. Ada skor-skor ekstrim yang ada dalam kajian kita. Ada responden yang skor dia terlampau jauh sangat daripada orang lain. Outliers kan. Ada outliers, ada nilai ekstrim. Jadi sekarang ni kita tengok, oh jadi dapatan kita ni okey sebab tidak ada nilai ekstrim. Jadi just nice, minimum negatif 3.024 dan maksimum adalah 2.470. Jadi nak cerita bahawa dua ni, collinearity dengan residual statistik ini adalah kita nak bagi tahu kepada pembaca, penilai kita bahawa data saya okey. Saya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan analisis multiple regression, iaitu tidak ada isu multicollinearity dan tidak ada isu outliers. Yang ini data-data ekstrim. Jadi maksudnya kita telah memenuhi syarat-syarat itu. Syarat-syarat penting untuk melakukan analisis regresi berganda. Okey, now kita tengok pula normality. Jadi kita dah buat dah sebelum ni kan, yang kelas sebelum ni dah tengok data kita normal. Now kita convince lagi bahawa memang data kita normal. Nampak kan? Kalau hari tu tak ada line ini kan. Sekarang ni dah dia buat line. Bermaksud memang gabungan data-data kita ni memang normal. Memang normal. Jadi dia berbentuk locengan. Jadi data-data ganda kita ni normal. Oleh itu data kita tak ada isu lah untuk dilaporkan dengan tepat. Dan ini juga nak bagi tahu data kita adalah linear. Nampak? Tadi kita linear kan? Ini adalah data-data yang linear. Walaupun ialah taklah dia straight. Betul-betul macam garisan. Tetapi kita boleh bentuk satu garisan. This is we call as linear. Kalau tak linear, yang bulat-bulat ni dia kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Dia bukan kat sini pula. Dia tak bentuk direct, dia macam ular tu begini. Begitu. But now dia naik sikit, dia tak jauh sangat. Jadi maksudnya, yes, data kita adalah data yang linear, yang lurus. Ini juga sebenarnya adalah salah satu daripada syarat nak buat analisis regresi, iaitu data-data kita adalah data yang linear. Sebab itu kita kata di sini linear regression. Kalau kita buat linear, tapi data kita ni bersempang siur macam ular, maka data kita bukan data yang linear. Jadi inilah 3 syarat. Dan saya beritahu kamu 2 saja kan. Tapi dah nampak di sini linear ni. Jadi maksudnya sekarang syarat pertama tadi iaitu collinearity. Maksudnya data-data IB kita antara IB1 dengan IB2 tidak ada perpindahan data. Okey. Maksudnya IB1 dengan IB2 betul-betul independent, bukannya dependent. They are really independent to each other, tidak dependent. Yang kedua adalah di sini. Nak tengok ada outliers ke tidak, ada data pencilan ke tidak, ada nilai ekstrim ke tidak. So tidak ada sebab dia berada antara range negatif 3 hingga 3. Cuma minimum ni macam mana maksimum lah ni. Sikit lagi dia nak bagi ekstrim. Maksudnya ada tapi tak terlampau ekstrim. Masih ada data pencilan tapi tak terlampau. Tak jauh sangat daripada nilai mean. Di sini maksimum pun dia maksudnya okey lah, masih dalam range lagi, range 3. Jadi negatif 3 hingga 3. So ini untuk tengok nilai outliers, maka tidak ada outliers yang ekstrim. Dan ini juga memang data kita taburannya adalah normal. Dan akhirnya data kita adalah data-data yang memang betul-betul linear berdasarkan kepada grafik ini. Okey. Jelas Okeylah, jelaskan. So saya pun dah pernah cakap bulan puasa ni tak boleh minum. Okey, jadi saya cadang kita take 5 dulu. Kita take 5. Saya stop dulu saya punya rakaman. Okey.